Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Surat Adz-Dzariyat ayat 55. Maksudnya, dan tetaplah memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu adalah memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Tajuk saya yang saya bincangkan pada hari ini ialah kepentingan masa dalam kehidupan seorang Muslim. Kita sudah tahu bahawa dunia ini ialah ad-dunya, dalam bahasa Arab kata ad-dunya darul ibtila wa laysa darul qarar. Maksudnya, dunia itu tempat ujian dan ia bukan tempat kekal. Oleh kerana itu, sebahagian daripada ulama membahagikan jenis ibtila ataupun jenis ujian itu. Yang pertamanya ialah umur kita makin kurang. Ialah kita tidur, bangun, tutup mata, buka mata, tiba-tiba dah habis satu hari, seminggu, sebulan dan satu tahun. Itu tanda apa? Tanda katanya iaitulah umur kita makin kurang, makin bertambah tahun. Yang kedua iaitulah menerima rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya sebahagian daripada orang itu tidak tahu adakah rezeki yang ia terima itu halal ataupun haram. Oleh kerana itulah, marilah kita jaga-jaga sumber rezeki kita itu. Ambil daripada yang halal. Janganlah ambil daripada rezeki yang haram. Kerana apabila kita dapat rezeki yang halal, hidup kita bahagia, ada barakah dan dapat menuju ke jannah insya-Allah. Dan yang ketiga iaitulah akhirat dah dekat. Dan kita dah tahu iaitulah tanda-tanda akhirat, dunia hari kiamat dah banyak lalu. Sebahagian daripada tanda hari akhirat itu yang telah keluar iaitulah kebangkitan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian daripadanya ialah pertandingan dan lomba-lomba orang Arab Bedui untuk membina rumah tinggi dan membuat rumah tinggi. Kita dah tahu sekarang ni iaitulah di Arab Emirates kita terdapat rumah yang sangat tinggi, binaan yang sangat tinggi sekarang ni. Dan bukan Arab Emirates sahaja, sekarang ni Saudi dalam rancangan untuk membuat rumah atau pembinaan tinggi lagi daripada Arab Emirates. Itulah tanda-tanda dari apa? Iaitulah tanda katanya hari kiamat tu dah dekat. Jadi marilah kita rebut dan kita buat baik dan kita taubatan nasuha. Mudah-mudahan amal ibadat kita baik dan dapat menuju ke syurga nanti insya-Allah. Dunia itu tempat belajar. Sebahagian daripada ulama mengatakan dunia itu ialah seperti sekolah. Tapinya perbezaan antara dunia dan sekolah, dunia itu kita dapat ujian dulu. Daripada ujian tu kita dapat ilmu. Adapun sekolah itu ataupun tempat belajar itu ialah kita belajar dulu. Setelah kata kita belajar, baru kita dapat ujian. Daripada apa? Iaitulah daripada kita belajar tadi. Setelah kita belajar, kan, sekolah itu setelah kata kita belajar, selepas belajar tu dapat ujian. Setelah kata dapat ujian, selepas ujian tu ada saat rehat. Apabila kita rehat, menunggu apa kita rehat tu? Iaitulah menunggu balasan ujian yang kita buat sebelum rehat tu. Balasan ujian yang kita dapat setelah kata kita belajar, banyak takdir ataupun banyak alamat. Pertama kali, kalau baik sangat, iaitulah mumtaz dalam bahasa Arab.
bawah lagi jayidan, bawah lagi jayyid, maqbul, dhaif. Ataupun tanda alamat satu lagi iaitu A plus A, B plus B, C plus C sehingga akhirnya. Adapun di dunia kan kita dapat ujian dulu, daripada ujian tu kita dapat apa? Iaitulah kita dapat pengalaman dan ilmu. Setelah kata kita habis ujian, kita berehat. Kita berehat kat mana itu? Iaitulah di alam barzakh, iaitulah di kubur. Kita menunggu apa itu? Iaitulah kita menunggu iaitu ujian ataupun balasan ujian yang kita buat di atas muka bumi. Markah dia dua sahaja. Tak ada banyak pun macam apa ni sekolah itu. Markah dia dua sahaja, iaitulah barang siapa buat baik dan ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, ialah dapat masuk syurga nanti. Kalau dia tak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, dia ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk neraka, waliyad billah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan haraplah semua kita yang sidang penonton semua jauh daripada golongan tadi, iaitulah dapat markah tak baik, iaitulah masuk neraka. Dan kita insya-Allah sidang penonton semua dapat markah baik dan berjaya di atas dunia ini, iaitulah dapat markah masuk syurga semua insya-Allah. Telah kata kita tahu kata masa itu penting bagi seorang Muslim. Tanda kata masa itu penting bagi seorang Muslim, Allah Subhanahu wa taala sumpah dengan masa itu. Banyak Allah sumpah tu dalam Quran, iaitulah dengan wal fajri, dengan wal asri, dengan wal laili idza yaghsha sehingga akhirnya. Itu banyak Allah datang sumpah dalam Al-Quran. Sebahagian daripada ulama dan mufassirin dan sebahagian daripada orang Arab mengatakan bahawasanya jikalau Allah sumpah dengan satu benda, itulah tanda kata pentingnya benda itu, dan itulah tanda pentingnya, itulah masa dan pentingnya bagi seorang Islam dan seorang Muslim dalam hidup dia. Ciri-ciri masa. Ciri-ciri masa dia ada banyak ciri. Pertamanya iaitulah ia sangat laju. Ciri-ciri masa ialah sangat laju. Kita tahu kata macam saya cakap tadi, iaitulah masa sangat laju. Kan? Iaitulah bangun tidur, tutup mata, buka mata, tiba-tiba dah habis satu hari, tiba-tiba dah habis bulan, tiba-tiba dah meningkat umur kita. Kan? Itulah tanda kata masa sangat laju. Yang keduanya, apa yang lepas tidak boleh kembali dan tidak boleh diganti. Maksudnya apa yang kita buat, kita dah amal, benda itu tidak boleh ganti dan tidak boleh kembali. Sebab itulah sebelum kita nak buat apa, marilah kita hisap dulu. Kita cek dulu. Ada yang kita buat tu baik ke ataupun tidak baik. Sebab itulah sebahagian ulama mengatakan dalam perkataan asy-syair, iaitu perkataan syair Arab, wa idza kana akhirul umri mautan fasawa'un qasiruhu wa tawilu. Maksudnya jikalau akhir umur kita, akhir hidup kita ialah mati, maka pendeknya atau panjangnya umur itu sama sahaja. Itulah tanda kata apa? Tanda kata masa itu ialah tidak boleh kembali dan tidak boleh diganti. Yang ketiga, ia sangat berharga bagi seseorang Muslim dan tidak tahu berharga itu kecuali apabila sampai masa nazak. Dan keduanya iaitulah di akhirat nanti. Kita dah tahu
orang-orang yang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi balasan baik, insya-Allah. Sidang penonton pada hari ini sekalian, kita masuk dan tergolong daripada orang-orang yang masuk syurga nanti, insya-Allah, dan percaya kepada perintah Allah dan ikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tak ikut arahan Allah itu dan ingkar perintah Allah itu, diorang ni akan masuk neraka. Balasannya ialah neraka, dan mereka itu, setelah mereka itu tengok kenikmatan, kelazatan syurga bagi orang yang masuk syurga itu tu, diorang ni minta kembali sekali lagi untuk hidup untuk buat arahan Allah dan ikut kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri berkaitan dengan masa. Jadi, apakah kewajipan seorang Muslim terhadap masa itu? Okey, kewajipan orang Muslim terhadap masa itu, yang pertamanya ialah ambil manfaat daripada masa. Sebahagian daripada ulama didatangkan syair tentang apa? Ambil manfaat tentang masa itu. Okey, katanya, idza marra bi yaumun wa lam aqtabis hudan wa lam astafid ilman fama dzaka min umri. Maksudnya, apabila berlalu satu hari dan aku tidak dapat hidayah, tidak dapat baik, dan walam astafid ilman, dan aku tidak dapat ilmu, maka itu bukan hidup aku dan bukanlah umur aku. Sebab itu ia menyuruh untuk kita buat baik dan dapat benda-benda yang baik. Okey, yang kedua daripada kewajipan seorang Muslim terhadap masa itu, yang kedua iaitulah rebut peluang. Rebut peluang. Okey, yang ketiga, bersegera pada membuat kebajikan. Yang keempat, ambil ibrah daripada masa yang lalu. Sebahagian daripada ulama mengatakan orang yang berjaya itu bukan sebab ia bijak sahaja. Orang yang berjaya itu ialah orang yang ambil ibrah daripada masa yang lepas, daripada masa yang lalu, dan dia tak akan jatuh di atas kesalahan pada benda-benda yang lepas. Sebab apa? Sebab dia dah ambil ibrah dan ambil manfaat daripada masa yang dah lepas. Seterusnya, yang kelima, susunkan masa. Kita susunkan masa dengan baik. Sebagaimana Sayyidina Ali berkata, rawihul quluba sa'atan ba'da sa'at fa innal qalba idza ukriha ama. Maksudnya, rehatlah hati kamu 1 jam selepas 1 jam. Sebab apa dia minta kita rehat, minta jaga hati kita? Kerana fa innal qalba idza ukrih, maka sesungguhnya hati itu apabila dipaksa, maka ia akan benci, akan buta, akan malas, dia tak akan buat baik dan dia tak akan sempurna. Yang keenam daripada kewajipan seorang Muslim terhadap masa, iaitulah tiap-tiap masa ada kerjanya. Jadi contohnya, waktu malam kita rehat, waktu pagi kita kerja dan kita buat kebaikan, kebajikan dan amal ibadat. Okey, seterusnya, yang terakhir daripada kewajipan seorang Muslim terhadap masa, iaitulah mencari waktu yang mulia. Sidang penonton sekalian, hari ini dan bulan ini yang kita ada ialah bulan yang mulia. Bulan apa? Bulan Syahr Ramadan Al-Mubarak. Bulan Syahr Ramadan. Kenapa dimulia di Syahr Ramadan ni? Ialah kerana sebahagian daripadanya bulan ni ialah bulan yang diturun oleh bulan turun Al-Quran Al-Karim, dan sebahagian daripadanya kebaikan dan berkatnya bulan Ramadan ni ada ibadat namanya puasa, tambah lagi ibadat iaitulah salatul tarawih, dan tambah lagi barang siapa yang buat umrah, itulah satu nikmat besar bagi orang yang ada kat Mekah sekarang ni. Mereka apabila buat umrah pada bulan puasa,
pahalanya iaitulah seperti pahala orang buat haji. Kalau dia buat sekali, kalau dia buat 2 kali, dia akan dapat 2 kali haji. 3 kali, pahala dia 3 kali haji. Alangkah baiknya, alangkah hebatnya, alangkah untungnya orang yang buat umrah pada musim ataupun pada bulan Ramadan. Tambah lagi pada bulan Ramadan yang mulia ini ada malam yang berkat, iaitulah namanya Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ini ialah khairun min alfi syahr, ialah baik daripada apa? 1000 bulan. Jadi marilah kita buat amal ibadat dengan baik, baca Quran, zikir, selawat dan hubung rahim dan sedekah dan bagi bagi buka puasa bagi orang puasa. Untuk apa? Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang amal ibadat dalam bulan puasa, bulan baik. Lebih-lebih lagi untungnya apabila kita buat itu dalam malam iaitulah Lailatul Qadr, iaitulah pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Saya rasa setakat ini saya sudah tazkirah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.